Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi Salikin untuk Matematik KSSM Tingkatan 1 Bab 9 Poligon Asas. So hari ini kita akan belajar 9.3 Sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut perluaran sisi 4. So hari ini kita akan kenal pasti jenis-jenis sisi 4 dan sifatnya. Kemudian kita juga akan belajar berkaitan sudut pedalaman dan sudut perluaran yang berkaitan sisi 4 dan menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pedalaman dan peluaran sisi 4. Okey? Dah ready? Let's go. Okey, cikgu akan terangkan beberapa jenis sisi 4 dan juga sifatnya, okey? Yang pertama kita tengok, yang pertama ialah segi 4 tepat. Okey. Segi 4 tepat ni setiap sudut dia ialah 90 darjah. Nampak? 90 darjah, di sini pun 90 darjah, di sini pun 90 darjah. Okey? Dia mempunyai 4 sisi dan 4 bucu. Kemudian, sisi yang bertentangan, panjang dia sama. Okey, kat sini kalau dekat sini 5, maka di sini pun akan 5. Kalau yang di atas ini dan di bawah sama panjang sebab dia bertentangan. Kata kat sini 10, maka di atas pun 10. Okey, sisi yang bertentangan sama panjang. Kemudian dia bilangan parti simetri dia ada 2 parti simetri. Parti simetri ada 2. Di sini 1. Maksudnya kalau kita lipat, yang bucu ni akan bertindih dengan bucu yang ini akan bertindih dengan bucu ni kalau kita lipat. Okey. Kemudian yang kedua yang ini. Parti simetri. So dia ada 2 parti simetri. Okey, itu segi 4 tepat. Rasanya segi 4 tak ada masalah. Dah biasa kamu jumpa segi 4 tempat ni. Kemudian kita ada segi 4 sama. Segi 4 sama ni mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan sudut dia semua 90 darjah. Sama macam segi 4 tepat tadi. Okey, semua 90 darjah. Kemudian parti simetri dia ada 1 di sini, 2, 3, 4. Dia ada 4 paksi simetri. Okey. Segi 4 sama pun biasa kita jumpa. So tak ada masalah. Okey. Okey, kita akan tengok jenis segi 4 yang seterusnya. Okey, seterusnya kita ada rhombus. Rhombus ni ialah dia mempunyai yang atas dan bawah selari, yang kiri dan kanan pun selari. Okey. Dan keempat-empat sisinya sama panjang. Andai kata dekat sini 5, maka sisi yang lain pun 5 juga. Okey. Kita padam. Okey. Sisi dia sama panjang. Sisinya sama panjang. 5, semua 5. Dan sudut yang bertentangan sama besar. Andai kata di sini 80, ni pun 80. Andai kata di sini 100, maka di sini pun 100. Sebab apa? Sudut yang bertentangan sama besar. Okey, kemudian dia mempunyai 2 paksi simetri. Okey, di sini. Okey, 1 dan di sini 2. Okey, 2 paksi simetri. Okey, 2 paksi simetri. Seterusnya ialah segi 4 selari. Segi 4 selari Segi 4 selari pun sama macam tadi. Dia ada 2 pasang sisi yang selari. Tetapi kali ini sisi yang bertentangan sama panjang. Andai dikata di sini 5, maka di sini 5. Yang di atas sama panjang dengan yang di bawah. Andai dikata yang di atas 10, yang di bawah pun 10. Okey. Kemudian bilangan paksi simetri tidak ada. Kosong paksi simetri. Dan sudut yang bertentangan sama besar. Andai kata di sini 80, maka di sini pun 80. Kata di sini 100, maka di sini pun 100. Sama macam tadi. Sama macam rhombus tadi. Bezanya segi 4 selari ni, sisi dia yang bertentangan sama besar. Kalau rhombus, semua sisi sama panjang. Itu saja beza dia. Okey? Okay, tengok segi 4 yang berikutnya. Okey, seterusnya kita ada trapezium. Sifat trapezium ni, dia mempunyai sepasang sisi yang selari. Okey, contohnya di sini. Okey, atas dan bawah selari. Itu saja sifat dia. Dia mempunyai sepasang sisi yang selari. Kalau 2 pasang sisi selari, nama dia segi 4 selari.
Okey, kalau dia ada sepasang saja sisi selari, nama dia trapezium. Okey, itu sifat dia. Dan dia tidak ada paksi simetri. Okey, itu trapezium. Seterusnya ialah lelayang. Lelayang ni mempunyai satu paksi simetri saja. Okey, kalau tengok gambar rajah tu, dia ada yang tengah ni. Ini adalah paksi simetri dia. Dia ada satu saja paksi simetri. Kemudian, sisi yang bersebelahan ni, dengan paksi simetri di sebelah-sebelah macam ni, sama panjang. Kalau yang di sini, sama panjang dengan yang ini. Dia macam layang-layang lah kan. Okey. Kemudian, sudut yang bertentangan begini, sama besar. Sama juga yang di bawah ni. Sama besar. Andai kata di sini 60, maka di sini pun 60. Andai kata di sini 120, ini pun 120. Okey? Itu adalah sifat lelayang. Okey, boleh ingat semua InsyaAllah. Okey, tengok slide yang berikutnya. Okey, sudut pedalaman dan peluaran sisi 4. Apa yang dikatakan dengan sudut pedalaman ialah sudut yang berada di dalam satu sisi 4. Okey, yang di dalam dipanggil sudut pedalaman. Katalah sini A, B, kat sini C dan sini D. So, A, B, C dan D ialah sudut pedalaman. Dan nilai A tambah B tambah C tambah D ialah 360 darjah. Okey, jadi hasil tambah sudut pedalaman satu sisi 4 ialah 360 darjah. Okey faham Dan orang warna merah Sudut yang di luar ini kita panggil sudut peluaran. Ini sudut peluaran. Sudut peluaran, sudut peluaran. Katalah sini P, sini Q, sini R, sini S. So, PQRS ialah sudut peluaran. Dan P tambah Q tambah R tambah S pun 360 darjah. Sama je. Okey. Kemudian, kalau kamu perhatikan di sini, ada garis lurus. Maka C tambah R ialah 180 darjah. Sebab apa? Satu garis lurus, jumlah dia ialah 180 darjah. Maka C tambah R ialah 180 darjah. Sama juga dengan ni. D tambah Q 180 darjah. P tambah A 180 dan juga S tambah B 180 darjah. Okey. Jadi untuk jawab soalan selepas ni kita banyak gunakan konsep ini, okey? Jadi kena faham betul-betul. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan, tentukan nilai Y, P, K, B dan M. Okey, kat situ kita ada sisi 4 dan segitiga. Kita tengok dulu segi 4 B, I, D, F So, kita cari nilai apa dulu? Okey, kita tengok yang ini dulu. Ini adalah satu garis lurus. Satu garis lurus jumlah dia ialah 180 darjah. So, yang ni 120 dibagi. So, nilai Y. Senang saja Y ialah 180 darjah iaitu garis lurus. Tolak dengan 120 maka kita akan dapat 60 darjah. Dapat dah 60 darjah. Kita tulis kat sini jawapan dia. 60 darjah. Seterusnya nilai P. Yang ini. Okey, seperti yang kita tahu, kalau dia satu garis bersilang, sudut yang bertentangan sama besar. Maka P sama dengan 110 sebab dia bertentangan ni. Okey, P 110. Kita padam. P berapa? 110. Kemudian, lagi kita boleh cari kat sini. Nampak? Nilai K. K pun sama juga 180 sebab dia garis lurus. Tolak dengan 80 kita akan dapat 100 darjah. Selesai. Maka K kita padam. So K ialah 100 darjah. Kemudian kita ada nak cari B. B ni ialah satu segi 4 betul? Okey, kita ada 60 110 kat sini, 100, maka satu segi 4 kita tahu 360 darjah. Semua sudut dia. Kita tolak dengan sudut yang kita tahu, 60 yang ini.
tolak dengan 110. Tolak dengan 100. So, kita ada 100, 200, 260. Tolak 360. 100. Kalkulator lah. 360. Tolak 60. Tolak 110. Tolak 100. Ialah 90 darjah. Maka B ialah 90 darjah. Dapat kat sini 90 darjah. Last sekali tinggal M sahaja. M kita tak tahu, ni kita dah tahu. Sini boleh dapat, iaitu 180 tolak 140, kita akan dapat 40 di sini. Maka M ialah, kita ambil segitiga yang ni. Okey, kita tahu satu segitiga jumlah dia ialah 180 darjah. Tolak dengan 80 ni. Kemudian tolak dengan 40 yang kita kira tadi. Jadi jawapan dia 60 darjah lah. 180 tolak 80, 100 tolak 40, 60 darjah. Okey, kita dah dapat. So, kita kena gunakan hasil tambah sudut dekat dalam segitiga, iaitu segi empat. Okey, segi empat, jumlah dalam sudut dia ialah 360 darjah. Kemudian kita gunakan satu garis lurus 180 darjah. Kemudian sifat ni kita gunakan juga, sudut yang bertentangan ialah sama besar. Dan kita juga gunakan di mana satu segitiga sudut pendalaman ialah 180 darjah. Okey, kita gunakan konsep itu saja untuk jawab soalan-soalan seperti ini. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, soalan yang terakhir. Diberi sisi 4 ABCF ialah segi 4 selari. So, ABCF segi 4 selari. 4 di sini segi garis yang selari dan sama panjang. Yang ini di atas ni sama panjang dengan di bawah ini. Kemudian sisi 4 CDEF ialah rhombus. So, CDEF ialah rhombus, di mana rhombus ialah semua sisi sama panjang, betul? So, yang ini selari dengan yang ini. Ni selari dengan ni dan semua sisi sama panjang. Okey, seperti yang kita tahu, sifat rhombus ialah sudut yang bertentangan sama besar. So, kita boleh gunakan ini untuk dapatkan di sini 120 darjah. Maka K sini, yang sini pun K juga. Dia sama sebab dia sama besar. Seperti yang kita tahu, satu sisi 4 hasil tambah sudut di dalamnya ialah 360 darjah. Jadi kita cuba cari K ni dulu. Cari K. Jadi 360 darjah iaitu hasil tambah semua sisi semua sudut dalam segi 4. Kita tolak yang kita tahu. Tolak dengan 120 di sini dan 120 yang di sini. Kemudian lepas kita tolak, kita kena bagi 2. Sebab apa kita kena bagi 2? Sebab nilai K ni ada 2. Okey. So, kita bagi 2. Jadi, 360 tolak 120 tolak 120. Kita akan dapat 120. 120 kita bagikan dengan 2. Maka kita akan dapat 60. Dapat nilai K. So, kita tahulah. Dekat sini 60. Dekat sini pun 60. Kalau kita tambahkan semua, jumlah dia ialah 360 darjah. Okey. Kemudian, kita boleh dapat sudut yang di sini. Okey, seperti yang kita tahu. Satu bulatan penuh ialah 360 darjah. Maka di sini untuk dapat sudut ni, jadi 360 tolak dengan 140 ni, tolak dengan 120 ni. Okey. Tolak 140 tolak 120, maka kita akan dapat 100 di sini. Okey, untuk segi 4 selari, sudut yang bertentangan sama besar. Jadi maka Y kita boleh dapat. Y berapa? Kita tunjuk dalam kerja lah. 360 tolak dengan ni 120. Tolak dengan ini 140. Sama dengan 100 ni. Dapat 100 darjah. Y. So dekat sini kita tahu dia 100. Akhir sekali kita cari nilai P. So seperti yang kita sedia maklum, satu segitiga hasil tambah sudut di dalam dia ialah 180 darjah. Maka kalau nak cari nilai P, okey, kita dah tahu nilai Y 100. Ni pun dah tahu 20. Maka hasil tambah sudut di dalam segitiga ialah 180. Tolak sudut yang kita tahu 100 iaitu sudut Y tadi. Dan kita tolak lagi satu sudut iaitu 20 ni. Jadi 180 tolak 100 ialah 80. 80 tolak 20, 60 darjah. Selesai.
Okey, so kita tahu kat sini 60 darjah. So selesai 3 sudut yang kita nak cari. So kesimpulannya, untuk jawab soalan-soalan dalam topik ni, kamu kena tahu sifat satu sudut di dalam segi empat ialah 360 darjah. Kemudian satu sudut di dalam semua sudut dalam segitiga hasil tambah dia ialah 180 darjah. Kemudian sekiranya garis lurus, hasil tambah sudutnya ialah 180 darjah juga. Dan sekiranya dia satu berata penuh ialah 360 darjah. Selain itu, kamu juga kena tahu sifat-sifat jenis-jenis segi empat tadi. Okey? Okey, semoga bermanfaat. Sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.